Oke, selamat pagi, salam sejahtera. Oke, salam segala sejalai. Oke, moving forward PPD Betong, salam Malaysia Madani dan selamat bersama saya Cikgu Linton pada hari ini untuk kita uh, melaksanakan seterusnya yaitu interpretasi berkaitan dengan inventory kesejahteraan psikologi IKPSI yang telah pun dijawab oleh kesemua 367 orang guru bagi sekolah-sekolah yang terlibat di dalam pemetaan bagi kita di daerah Betong pada tahun ini, yaitu sebanyak 21 buah sekolah. Okey, kita teruskan. Okey, dan tahniah saya ucapkan kepada semua guru ataupun PPP yang telah terlibat menjawab pada tempoh hari, dan kita di Betong tidak ada masalah tempoh hari sebab semua guru yang terlibat menjawab mengikut garis masa yang telah kita uh, tetapkan pada tempoh hari, dan semua saya rasa 367 orang guru kita telah pun mendapat profil IKPSI masing-masing ya. Okey, antara sekolah yang terlibat tempoh hari kita ada 21 buah sekolah, iaitu SK Datuk Bandar, SK Abang Abdul Kadir, SK Kalok, SK Tui, SK Tambak, SK Supak, SK Bungin, SK Dit, SJKC Chong Hua Debak, SK Semarang, SK Pasak, Nangan Spark, Medang, St. Peter St. Paul, SK Subangat, okay, Chong Hua Pusat, SK Kebangsaan Sekolah Kebangsaan Nangan Lidong, SK Suri, SK Serabang, SK Teban dan seterusnya, Tanjung Asam ya. Dan definisi kesejahteraan psikologi, okay, kesejahteraan psikologi adalah satu yang bersifat multidimensional, iaitu kalau kita lihat hari itu ada 8 konstruk yang cuba kita cungkil dan juga mengenal pasti setiap dimensi tersebut berkaitan dengan kesejahteraan ya, yang cuba kita lihat melalui melalui apa dapatan ataupun keputusan yang tuan-tuan dan puan-puan yang dapat pada hari itu, dan dia didefinisikan sebagai satu bentuk ya dalam pelbagai bentuk menurut Huppert and Shaw 2013. Dan walaupun secara amnya tiada definisi tunggal, namun terdapat kesepakatan umum dalam kalangan sarjana bahawa individu yang sejahtera dari segi psikologinya harus mempunyai mood dan juga emosi yang positif ya, seperti gembira, bahagia, bersemangat, excited, suka melakukan sesuatu, tidak merasakan sesuatu itu sebagai beban, dan seterusnya. Rendah emosi negatif, takut, bimbang, risau, merasakan tidak ada semangat, merasakan sesuatu itu menjadi halangan untuk dia melaksanakan sesuatu kerja, tugas, kerja buat dan sebagainya. Dan seterusnya berpuas hati dengan kualiti hidupannya, khususnya seperti pekerjaan, kekeluargaan, dari segi kewangan, dari segi identiti, pembawaan diri dia, komunikasi, dan berfungsi secara positif, iaitu memiliki autonomi, makna dan tujuan hidup. Maksudnya kalau dia berada di sekolah, dia tahu tujuan dia, dia tahu kenapa mereka berada di sekolah, dia tahu sebab kenapa arahan ini begini, kenapa saya perlu berkhidmat di sekolah dan sebagainya. Okey. Dimensi seterusnya, a state of well-being in which the individual realize his own abilities, can cope with the normal stress of life, and works productively and fruitfully as is able to make contribution to his or her community. Ini yang telah dinyatakan oleh Pertubuhan Kesihatan Dunia. Kalau kita tengok di sini, kita mampu
untuk berhadapan, kita boleh cope dengan sesuatu beban stres itu, kita dapat mengawal, kita dapat mengatasi. Dan akhirnya sesuatu beban tugas, contohnya kita dapat dilaksanakan di sekolah, ataupun sebagai seorang ketua keluarga di rumah, dan seterusnya. Apabila nilai itu dibawa oleh seseorang dalam diri dia, maka mereka boleh menyumbang kepada komuniti dan juga masyarakat. Terusnya kita dapat tengok di sini ialah pengenalan inventory kesejahteraan psikologi. Seperti mana yang telah tuan-tuan perempuan jawab tempoh hari. Inventory kesejahteraan psikologi IKPSI yang telah tuan-tuan jawab tempoh hari adalah satu ujian psikologi yang dibangunkan oleh BP SK, iaitu Bahagian Psikologi dan Kaunseling KPM, untuk mengenal pasti tahap kesejahteraan psikologi seseorang individu. Ada 8 konstruk. IKPSI mempunyai 8 konstruk, seperti mana hari itu ialah seperti emosi, kesejahteraan pekerjaan, kesejahteraan fizikal, kesejahteraan perhubungan, kesejahteraan intelektual, kesejahteraan spiritual, kesejahteraan identiti, kesejahteraan keuangan, termasuk konstruk keselarasan yang cuba melihat kepada bukan ketekalan, ideal self ataupun real self, yang akan kita kupas sebentar sahaja lagi. Dan jumlah keseluruhan penyataan ataupun soalan ataupun item yang tuan-tuan boleh jawab itu hari, ialah sebanyak 80 item. Latar belakang inventory kesejahteraan psikologi, kalau kita tengok hari itu, kita dah jawab sebanyak 8 konstruk. Cuba kita tengok dalam diri kita tahap kesejahteraan. Ke-8 konstruk itu seperti emosi, pekerjaan, fizikal, perhubungan, intelektual, spiritual, identiti, dan keuangan. Konstruk dan subkonstruk. Dalam setiap konstruk tersebut, 8 konstruk itu terdapat beberapa subkonstruk di dalamnya. Contohnya yang pertama, emosi, iaitu terbagi kepada 3. Kita dapat lihat ke dalam emosi ini, kita dapat lihat kepekaan emosi, kefahaman emosi, dan pengurusan emosi seseorang itu. Dan seterusnya, kita pusing lagi ke sebelah kanan, iaitu pekerjaan. Dalam pekerjaan ada 4 subkonstruk: autonomi, kepuasan kerja, pengiktirafan kerja, dan keseimbangan kehidupan kerja seseorang itu. Seterusnya, kewangan. Kewangan kita ada 2, literasi kewangan dan juga pengurusan kewangan. Seterusnya, fizikal. Makanan dan nutrisi, senaman dan aktiviti fizikal yang kita laksanakan, kebersihan diri. Seterusnya, pengambilan ubat-ubatan, bahan terlarang, alkohol, rokok, vape dan sebagainya. Dan seterusnya, spiritual. Spiritual adalah seperti amalan, kerohanian kita, agama kita, dan etika dalam bermasyarakat, dan macam mana kita membawakan nilai-nilai dalam masyarakat kita. Seterusnya, perhubungan. Dalam dari segi keluarga, dengan rakan-rakan, dengan komuniti, rakan sekerja, rakan sejawat. Seterusnya, identiti. Gender, ada budaya, penampilan diri, dan terusnya yang terakhir ialah intelektual, iaitu membuat keputusan yang rasional, keputusan penyelesaian masalah, macam mana kreatifnya kita cope dengan sesuatu musibah ke, stres ke, sesuatu ujian. Seterusnya, mencari pengetahuan. Seterusnya kita dapat lihat ialah mengenai penerangan konstruk dan subkonstruk, IKPSI, dan seterusnya nanti ialah penskoran dan juga pentafsiran.
dan suka saya ingatkan juga, semasa tuan-tuan dan puan-puan bersama saya ataupun melihat rakaman ini, sila bawa sekali tuan-tuan dan puan-puan profil, profil tuan-tuan dan puan-puan yang telah diprint untuk memudahkan merujuk sambil kita menginterpretasi. Sambil itu tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk apa keputusan ataupun peratusan setiap konstruk yang tuan-tuan dan puan-puan dapat. Kalau kita tengok dalam profil masing-masing, kita dipaparkan di sini ialah keputusan profil. Di sana kita dapat tengok ada konstruk. Ada 8 konstruk, berapa skor peratus dan juga tahap. Tahap setiap konstruk itu tadi. Kalau di sini contoh emosi dia berapa, physical berapa, intelektual, perhubungan, dan setiap peratusan ini nanti kita akan dapat lihat dalam jadual yang seterusnya. Berapa yang tuan-tuan dan puan-puan dapat. Seterusnya pekerjaan, spiritual, intelektual, pekerjaan, spiritual, identity, dan keuangan. Dan kita dapat lihat keselarasan di sini. Keselarasan ialah 21 kalau kita tengok contoh dekat sini ya, keselarasan. Dan peratusan keseluruhan kesejahteraan psikologi bagi contoh dekat sini ialah 58%, iaitu mencatatkan sederhana. Sederhana. Dan kalau kita tengok kepada rajah ini semakin kuncup, semakin kuncup dia punya ni, maka melihatkan kepada kesejahteraan konstruk tersebut adalah semakin rendah. Kalau titik ini, rajah ini yang di dalam ini makin membesar, maka keputusan peratusan akan makin tinggi. Seterusnya. Ini jadwal dia, itu tahap-tahap yang saya perkatakan tadi, yang sebelum ini. Contoh dekat sini ialah rendah berapa? 0 sehingga 20%. Sederhana rendah 21 hingga 40%. Sederhana 41 hingga 60. Sederhana tinggi adalah 61 hingga 80. Dan tinggi ialah 81 hingga 100. Bagi yang melepasi tahap, kesejahteraan psikologi kita ialah sederhana tinggi, iaitu 61 sehingga 100. Ini contoh dia, kita zoom. Sederhana berapa markah, berapa peratus dia, tinggi berapa peratus. Emosi sederhana tinggi berapa peratus. Sederhana tinggi, sederhana tinggi. Sederhana tinggi 67 juga 74. Kita tengok jadual sebelum ini tadi. Berapa jumlah dia. Dia maksudnya di sini ialah kalau kita nak melepasi tahap kesejahteraan psikologi yang baik ialah antara 61 sehingga 100. Yang pertama, kesejahteraan emosi. Kesejahteraan emosi adalah merujuk kepada keupayaan seseorang untuk peka terhadap emosi dan dapat memahami emosi dengan baik. Mampu mengurus dan mengawal emosi diri sendiri dengan berkesan. Ini subkonstruk tadi. Kita ada kepekaan emosi, kefahaman emosi, dan pengurusan emosi. Kepekaan emosi merujuk kepada keupayaan untuk peka terhadap perasaan diri sendiri dan orang lain, serta mengenal pasti luahan emosi yang berlaku secara lisan dan bukan lisan. Bagaimana dia dapat melihat emosi dia pada
ketika itu. Sama ada emosi dia stabil ataupun tidak stabil. Kalau tidak stabil, macam mana dia mengawal, macam mana dia dapat menyelaraskan supaya menjadi emosi yang terbaik untuk diri dia, untuk dia persembahkan untuk kepada orang lain. Dari segi luaran dia, mimik muka dia, dari segi macam mana kita senyum dengan orang, macam mana kita entertain orang pada ketika itu. Contoh. Seterusnya ke fahaman emosi, emotional understanding. Keupayaan untuk memahami perasaan diri sendiri dan perubahan emosi yang berlaku dan empati terhadap perasaan orang lain. Empati ini, kalau kita faham rakan sejawat kita, mungkin pada masa itu pagi tiba-tiba monyok je muka cikgu. Tiba-tiba dia tidak macam semalam. Maka kita sebagai seorang yang memahami emosi rakan kita, kita dapat lihat, dan mungkin pada masa itu kita cuba untuk bertanya dan mengetahui apa situasi, apa permasalahan, apa isu yang sedang dihadapi oleh kawan kita itu, dan kita cuba untuk memahami dengan lebih mendalam terhadap apa yang situasi yang dialami pada masa itu bagi kawan kita. Seterusnya mengurus emosi. Pengurusan emosi, emotional management. Keputusan untuk bersikap terbuka terhadap emosi positif dan negatif serta mampu mengurus dan mengawal perasaan diri sendiri dan orang lain. Dan ketiga-tiga subkonstruk ini memang berkait rapat. Kalau kita peka kepada emosi kita dan orang lain, kita akan memahami emosi orang lain dan juga diri kita, dan seterusnya kita dapat mengawal, itu kita dapat uruskan emosi kita dengan baik. Bukan sahaja dalam soal kita dengan rakan sejawat, dengan cikgu lain, dengan ketua jabatan, dengan ketua kita, ketua panitia kita, contoh, ataupun dengan pelajar, dengan ibu bapa yang sering berurusan dengan kita di sekolah. Satu contoh. Seterusnya, kita dapat lihat ketiga tahap ini, iaitu 0 sehingga 60, iaitu rendah, sederhana, rendah dan sederhana ini. Kita mempunyai kesedaran yang rendah terhadap emosi diri sendiri dan apatah orang lain. Tahap pengurusan kepala emosi juga sangat tidak berkesan, kurang berkesan. Kalau kita tengok sederhana, mungkin adalah sedikit baik, cuma dia belum mencapai kepada tahap yang terbaik lah. Contoh, 2 ini sederhana tinggi dan tinggi 61% hingga 100%. Tahap pengurusan kawalan emosi yang berkesan dan baik. Kita sedar pada perasaan diri sendiri dan juga orang lain, dan kita mampu untuk menangani juga sebarang sesuatu ataupun isu yang terkait dengan emosi kita. Seterusnya, kesejahteraan pekerjaan. Kesejahteraan pekerjaan merujuk kepada macam mana kepuasan yang diperolehi kita melalui pekerjaan, melalui perkhidmatan kita berbelasan tahun, berpuluhan tahun ini. Berapa kali kita rasa diri kita dihargai, rasa diri kita orang lihat kerja kita. Bukan kita menunjuk-nunjuk cara kerja, tapi rakan sejawat, bos kita, ketua jabatan, orang secara langsung, secara tidak langsung melihat kepada hasil kerja kita, maka ia mendatangkan satu kepuasan kepada kita melalui pekerjaan, melalui hasil kerja. Berapa orang pelajar kita yang telah kita didik, berapa yang dah jadi masuk universiti contoh, berapa orang yang dah bekerja selama ini, yang bekas-bekas student kita. Ini satu kepuasan untuk diri kita, dan juga mungkin dari segi pencapaian yang kita dapat sebagai guru cemerlang,
Oke, ABC dan sebagainya. Dan ini meliputi autonomi, kepuasan bekerja, pengiktirafan yang kita dapat seperti mana yang saya nyatakan, oke, dan juga keseimbangan kehidupan kerja. Dan keseimbangan ini sangat penting tuan-tuan dan puan. Oke, bercakap mengenai ini juga, bercakap soal macam mana kita dapat menyeimbangkan soal kerja kita dengan kehidupan pribadi kita. Oke, mungkin kita memisahkan soal keributan di rumah. Oke, soal isu kita yang kita hadapi di rumah. Kita ke tempat kerja, kita dapat fokus untuk bekerja. Oke, contohnya pada suatu hari tersebut. Oke, contoh kat sini ialah 4 subkonstruk autonomi, iaitu merujuk kepada individu yang punya ciri-ciri berdikari. Oke, bersedia dengan cabaran. Oke, bebas untuk mengawal sesuatu keadaan di tempat kerja maupun di luar. Oke. Seterusnya, kepuasan kerja, perasaan yang puas hati dan bangga terhadap setiap pekerjaan yang dilakukan. Ini mungkin terkait soal, oke, macam mana kita menganggap kerja situ contoh sebagai satu yang harus kita laksanakan, sebagai ibadah kita, sebagai sesuatu yang seikhlasnya kita laksanakan, dan akhirnya mendatangkan kepuasan kepada diri kita sendiri, kepada hasil kerja kita. Oke, seterusnya mungkin selepas kita bekerja keras, nah kemungkinan orang melihat kepada hasil kerja kita, orang akan iktiraf kita dengan sekecil-kecil pujian, sekecil-kecil pengiktirafan. Itu pun sudah memadai untuk kita, apatah lagi kita diiktiraf, contoh mendapat kecemerlangan, mendapat pengiktirafan di peringkat PPD, JPN, KPM. Oke, kalau kita menyertai pertandingan dan sebagainya, inovasi dan sebagainya. Oke, orang luar, masyarakat, nampak hasil kerja kita dan akhirnya orang recognize kita punya hasil kerja. Seterusnya, keseimbangan kehidupan kerja, work-life balance, yaitu keseimbangan kehidupan kerja adalah berkait kepada kemampuan individu menyeimbangkan, seperti mana yang telah nyatakan, kehidupan pribadi dan untuk kesejahteraan hidup. Maksudnya keseimbangan dekat situ berlaku. Di tempat kerja pun steady, dengan anak-anak di rumah pun steady, dengan keluarga pun steady, dengan sanak saudara pun steady, adik-beradik pun steady. Maksudnya di tempat kerja, di ruang lingkup keluarga kecil kita pun masih mempersembahkan diri kita yang terbaik. Bukan saja kita nak cemerlang di tempat kerja, kita pun nak cemerlang juga sebagai ketua keluarga, sebagai sokongan kepada keluarga, isteri, suami. Seterusnya, pentafsiran mengenai kesejahteraan pekerjaan. Tadi kita dah berkaitan dengan emosi, khususnya ini, khususnya pekerjaan. Kita tengok dekat sini. Dari segi berapa skor dia. Macam kita cemerlang di tempat kerja tadi. Kita tengok yang sederhana, tinggi dan tinggi dulu. Mendapat kepuasan dalam melaksanakan pekerjaan, hasil tugasan yang telah diselesaikan. Kekuatan yang ada dalam diri kita melalui sokongan, pengiktirafan. Orang tak tengok kerja kita, kepuasan itu ada, dan kita akan dapat menyumbang kepada masyarakat, menyumbang kepada sekolah, menyumbang kepada diri ke pembangunan diri sendiri, dan seterusnya, berupaya untuk mengimbangi kehidupan dan kerjaya. Kalau kita ketiga-tiga ini, kalau 3 markah ini, rendah, sederhana, rendah dan sederhana, kurang mendapat kepuasan dalam pekerjaan. Mungkin benda ini pada tahun ini kita mendapat kurang, semasa menjawab AKPSI itu mungkin kurang. Mungkin tahun depan kita dapat perbaiki, pertingkatkan lagi. Kurang mendapat autonomi dalam menjalankan tugasan.
Syekh nak dengar saja arahan daripada orang lain, kita sendiri rasa tidak mampu, kita tidak rasa dapat menggerakkan sesuatu tugas itu sendirian. Okey. Anda juga mempunyai kesukaran untuk mengimbangi kehidupan dan kerjaya kita. Okey. Seterusnya kita nak teruskan kepada konstruk fizikal. Okey. Konstruk fizikal iaitu melihat kepada kesejahteraan fizikal kita. Okey. Merujuk kepada penjagaan kesihatan individu daripada aspek fizikal yang merangkumi amalan makanan, apa yang kita makan, apa yang kita amalkan, suplemen ke apa dan sebagainya, nutrisi seimbang ke tidak, makan buah-buahan ke, okey, senaman, berapa kali kita seminggu bersenam, keluarkan peluh sikit, okey. Dan saya rasa bagi tuan-tuan dan puan-puan tidak ada masalah dari segi kesihatan fizikal, okey, sebab saya faham mungkin daripada kita ramai yang berkebun, kebun sawit dan sebagainya, dan sudah pasti memang satu kegiatan yang sangat-sangat menyihatkan. Okey. Terusnya ialah penjagaan kebersihan diri secara berkesan, okey. Dan individu yang sejahtera fizikal tidak akan menyalahgunakan ubat-ubatan, okey, pengambilan alkohol, okey, bahan-bahan terlarang seperti dadah, gam, vape dan merokok, okey. Okey, makanan dan nutrisi. Okey, pengambilan makanan yang mencukupi, seimbang dan berkhasiat yang memenuhi keperluan dalaman kita, fisiologi kita, keperluan tubuh badan kita. Okey. Okey, seterusnya senaman atau aktiviti fizikal. Okey, senaman ini saya selesaikan kat sini juga ialah senaman, aktiviti fizikal, berkebun, okey, beriadah dan sebagainya. Okey. Mengamalkan senaman dan aktiviti fizikal yang boleh meningkatkan kecergasan kardiovaskular kita, tubuh badan kita, rentak jantung kita, kadar gula dalam darah kita. Okey, harus seimbang dan semoga kita, tuan-tuan dan puan-puan, dilimpahi dengan kesihatan, kebaikan yang berpanjangan. Okey. Seterusnya kebersihan diri, self hygiene kita. Okey. Penjagaan kebersihan, semua orang tahu kita masih lagi dalam langkah sangat-sangat berjaga-jaga dari segi apa? Dari segi COVID-19 ataupun penyakit-penyakit berjangkit yang lain. Nah, semestinya kita dari segi aspek self hygiene ini kita sangat menitik beratkan. Okey. Okey, anggota badan kita, pakaian, okey, bagi mengekalkan kesihatan dan mengelakkan penyakit datang kepada kita ataupun kita menyebarkan penyakit kepada orang lain. Okey. Seterusnya ialah pengambilan ubat-ubatan ataupun bahan terlarang, okey, seperti alkohol, arak, merokok, okey. Dan mengelakkan penyalahgunaan ubat-ubatan, alkohol, bahan terlarang termasuk dadah dan merokok yang memberi kesan negatif kepada fisiologi badan. Dan kesemua ini kalau kita memang semua tahu, sebodoh maklum bahawa bila sesuatu itu kita ambil dengan berlebihan, dia akan memang mendatangkan kemudaratan, lebih-lebih lagi kepada perkara-perkara ini tadi. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita tengok pentafsiran kesejahteraan fizikal. Okey. Okey, bagi ketiga-tiga ini itu 0 hingga 60. Okey. Rendah, sederhana. Okey. Bagi ketiga-tiga keputusan ini mencatatkan bahawa mungkin kita rumuskan kita kurang, okey, dari segi pemakanan, senaman, kita kurang laksanakan. Aktiviti fizikal pun mungkin jarang, dalam satu bulan pun kita tidak pernah bersenam contoh. Okey. Dan gaya hidup sihat juga sangat kurang. Okey, seperti pengambilan makanan, cara kita makan, makan sayur ke tidak ataupun buah-buahan, pengambilan nasi yang berlebihan, karbohidrat yang berlebihan, okey, daripada nasi contoh. Dan semasa rakaman ini pun saya rasa tuan-tuan dan puan sangat hebat sebab dilaksana saya rakam ni masa kita menjalankan ibadah
berpuasa, dan ini sedikit sebanyak memang memberi kesan kepada kebaikan kepada diri kita sendiri bagi rakan-rakan kita yang berpuasa. Okey. Seterusnya, kalau sederhana tinggi dan tinggi, okey, merupakan individu yang sangat-sangat mengamalkan penjagaan kesihatan fizikal yang baik, mengambil suplemen, ambil bahan-bahan tambahan kesihatan, okey, bersenam, pengambilan mungkin makan nasi kurang tetapi lebih kepada sayur-sayuran dan buah-buahan, okey, dan akhirnya memberikan kepada kesihatan fizikal, okey, kesihatan tubuh badan yang baik, okey, daripada segi amalan gaya hidup yang sihat. Okey cikgu, kita santai-santai saja untuk pentafsiran ini. Okey. Seterusnya, kesejahteraan perhubungan. Okey, perhubungan kita lihat. Kita dapat tengok berkaitan dengan perhubungan, macam mana kita hubungan dengan diri sendiri, okey, dengan orang lain, dengan masyarakat sekitar, dengan rakan sejawat, okey, dengan bos kita, okey, dengan murid, okey, dengan ibu bapa, okey. Kalau merujuk dekat sini ialah perhubungan merujuk kepada kualiti perhubungan itu. Okey. Sana dua hala antara individu, okey, dan orang lain dalam kalangan ahli keluarga, rakan-rakan, masyarakat, okey, masyarakat sekolah, okey, hubungan kita contoh dengan PIBG, okey, PIBKS, okey, ataupun dengan komuniti luar, ya. Contohnya, keupayaan seseorang untuk menjaga dan manfaatkan hubungan antara suami isteri, anak-anak dan ibu bapa. Macam mana hubungan kita dengan isteri kita, macam mana hubungan kita dengan suami, macam mana kita melayan anak-anak di rumah selepas waktu bertugas dan sebagainya. Di sekolah, kita balik dan jumpa keluarga kita di rumah, macam mana kita melayan mereka, macam mana kita bercakap, interaksi dengan mereka. Okey. Seterusnya, rakan-rakan di sekolah, rakan-rakan di luar, okey. Dan kalau kita hebat dari segi ini, kita melihat kepada keupayaan seseorang untuk menjaga, memanfaatkan perhubungan dengan rakan-rakan dan akhirnya memberikan kesejahteraan kepada diri kita sendiri juga. Sebab apa? Sebab kita ramai kawan, ramai kenalan, okey, ramai yang lepak di kedai kopi contohnya, dengan rakan-rakan. Seterusnya, masyarakat, keupayaan seseorang untuk menjaga dan memanfaatkan perhubungan dengan masyarakat, dan kita tidak menafikan perkara ini sebab kita pembawaan sikap kita sebagai seorang pendidik, seorang guru memang dikenali dalam masyarakat. Contohnya di sekitar Betong, siapa tak kenal cikgu ini, siapa tak kenal cikgu guru besar ini, kenal macam mana? Sebab dari segi pembawaan dia dengan masyarakat sangat baik, hubungan dia dengan masyarakat dengan sangat baik. Okey. Okey, seterusnya pentafsiran dia untuk kesejahteraan perhubungan. Okey, rendah, sederhana, saya simpulkan dekat sini. Mungkin diri kita kalau mendapat keputusan yang agak kurang dari segi ini, mungkin kurang menjaga kualiti perhubungan itu. Okay. Dia tidak meniru, tidak memanfaatkan, dia tidak bercampur dengan orang. Contoh, dia tidak nak bergaul dengan masyarakat luar, diri dia sendiri. Okay. Dan tidak dinafikan juga manusia itu sangat unik. Ada yang ekstrovert, ada yang introvert. Mungkin introvert itu memberi manfaat kepada diri dia juga sebab dia malas nak gaguh hai orang lain. Contoh, dia bawa diri sendiri. Okey, dia malas nak banyak klik, dia tak ramai contoh. Okey. Berbeza dengan manusia ataupun individu yang mungkin ramai kawan. Mungkin pembawaan sikap dia seorang yang ekstrovert. Hua-hua bercakap, bersembang, okey, dan mungkin dia sebagai satu terapi bagi dia. Suka ramai kawan, tegur sana, tegur sini, akhirnya orang kenal dan ramai kenalan. Okey, dari aspek ini dia kita lihat kalau kita berseorangan pun tidak ada masalah, kalau kita menjadi orang yang sangat peramah pun tidak ada menjadi masalah. Cuma dari segi kualiti dia, okey, macam mana kita melihat kepada pembawaan diri kita dengan masyarakat luar. Okey, orang kenal kita dari segi kebaikan. Contoh. Okey, dari segi ini
untuk sederhana tinggi dan tinggi. Okey, menjaga perhubungan dengan keluarga, rakan-rakan, masyarakat. Okey, ketiga aspek ini kita steady, cemerlang. Okey. Anda seorang yang mementingkan kualiti, kualiti perhubungan. Okey. Orang akan kenal sentiasa ingat kita bahawa kita ni macam ni, sikap kita ni terbaik. Okey. Anda juga sentiasa prihatin. Daripada itu juga kita sangat-sangat prihatin dan peka kepada kebajikan orang lain. Rakan-rakan kita sakit, kita melawat. Ahli keluarga ini sakit, kita datang melawat ataupun ditimpa kesusahan. Okey, kita sentiasa peka dan tahu apa sahaja yang berlaku di sekitar, di sekeliling kita. Okey, dari segi perhubungan selesai. Ialah kesejahteraan intelektual. Okey, tidak dinafikan dalam aspek seorang diri itu, penampilan diri itu. Konstruk kesejahteraan intelektual ini adalah satu elemen yang juga tidak kurang pentingnya. Sebab apa? Dari segi seorang guru, pegawai perkhidmatan pendidikan, semestinya kita dilihat oleh orang lain sebagai seorang yang intelektual yang tinggi, penampilan yang hebat, guru yang cemerlang, pegawai yang boleh diharapkan oleh masyarakat sekitar, oleh pihak sekolah, oleh rakan sejawat kita. Merujuk kepada kebolehan individu berfikir secara rasional, terarah dan membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dengan berkesan. Individu secara intelektual juga adalah seorang yang inovatif, kreatif, mampu mencipta sesuatu peluang, mencipta sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain, dan seterusnya berusaha untuk mempertingkatkan, menambahkan ilmu secara berterusan. Sebab itu kita selalu hadir kursus. Kita bukan semata-mata untuk mengisi SPL KPM, untuk markah kredit kita. Tetapi sebenarnya dari segi kita dapat meningkatkan ilmu intelektual, daya intelektual kita dalam diri kita secara berterusan. Kemahiran penyelesaian masalah, problem solving skill, kemahiran kognitif dari segi pemikiran kita mencari penyelesaian masalah bagi mencapai sesuatu matlamat. Contohnya kita diberikan satu tugasan untuk mengatasi permasalahan mungkin dalam DLP, mungkin jurang jurang jantina yang keputusan SPM, macam mana kita nak pertingkatkan keputusan tahun ini. Kita di sekolah berbincang macam mana menyelesaikan permasalahan itu, isu itu. Terusnya membuat keputusan rasional, keupayaan untuk menganalisis, menganalisis macam mana keputusan itu dapat dipertingkatkan, apa isu yang berlaku, apa intervensi yang kita boleh laksanakan, yang boleh dilaksanakan sekolah, mungkin juga dikongsikan dengan sekolah-sekolah lain, contoh. Dan mempertimbangkan pilihan-pilihan yang sesuai untuk membuat keputusan nasional. Satu. Seterusnya kreatif. Kemampuan individu menjana idea-idea baharu dan relevan, berfikir secara unik dan menggabung jalinkan idea dalam cara yang berbeza. Mampu untuk idea-idea baru, kreatif. Mencipta. Contoh, kita dapat mencipta sesuatu tools ABM yang sesuai untuk dipraktikkan di dalam kelas, yang membantu untuk mempertingkatkan cara pembelajaran dan pengajaran di sekolah. Kita boleh share dengan orang lain, dan juga mungkin boleh dipertandingkan di peringkat PPD, di peringkat JPN dan seterusnya menang, mungkin di peringkat antarabangsa. Seterusnya mencari pengetahuan, seeking knowledge, keinginan seseorang untuk mencari dan menambah ilmu pengetahuan secara berterusan. Pembangunan profesionalisme berterusan. Setiap tahun kita ada hadir kursus, kita ditawarkan kursus yang kita boleh hadir sendiri untuk mempertingkatkan kompetensi kita. Tuan-tuan dan puan-puan. Dan seterusnya.
Oke, pentafsiran kesejahteraan intelektual. Rendah, sederhana. Oke, dari segi sini kita dapat tengok, usaha Anda untuk menambah ilmu pengetahuan juga adalah sangat terhad. Mungkin kita tidak membuka kecakna minda kita untuk menambahkan sesuatu pengetahuan yang baru. Kita mungkin dari segi contoh perhubungan dah kurang. Oke. Sudah semestinya kita punya intelektual pun mungkin akan memberi efek, memberi kesan bahawa kita tidak mendapat sesuatu tawaran ataupun ada kursus. Kita tidak tahu sebab kita tidak bergaul dengan orang. Contoh, okey. Dan juga usaha untuk menambah ilmu ini tadi akan memberikan kesan kepada kompetensi kita, pembangunan diri kita kurang, dan saya tahu cikgu-cikgu semua perkara ini mungkin kurang ataupun tidak berlaku dalam diri cikgu sebab cikgu-cikgu kita di Betong, kalau kita lihat memang sentiasa seorang yang kreatif. Ada yang ikut bertanding, ada yang tercalon sebagai ikon guru muda. Hari itu saya hantar lagi dua pencalonan, dan mungkin tahun depan banyak lagi calon-calon kita. Dan hari itu saya ingat sudah ditapis oleh pihak JPN dan saya rasa ada yang terpanggil untuk di-interview, dan kalau tidak ada mungkin tahun depan kita ada dipanggil untuk interview. Tapi kita dah hantar pencalonan hari itu. Ini ikhlas sedikit. Seterusnya, sederhana, tinggi dan tinggi. Seseorang itu, tuan-tuan dan perempuan, adalah orang yang memiliki kebolehan berfikir secara rasional yang baik, yang dapat menentukan bahawa mungkinlah sesuatu perbuatan itu, tindakan itu adalah mungkin mendatangkan kesan kepada sekolah, mungkin mendatangkan kesan kepada diri sendiri, dan juga macam mana ada efek kepada perkhidmatan kita. Kalau kita seorang yang rasional, kita dapat fikir dengan baik mengenai perkara itu tadi. Dan juga seorang yang kreatif dalam menyelesaikan masalah peribadi dia, masalah dengan di sekolah, dalam masyarakat, kalau sesuatu itu timbul, dan berusaha untuk menambah ilmu pengetahuan setiap fasa itu, setiap tahun. Kita nak mempertingkatkan pengetahuan kita, ikut kursus ini, ikut bengkel ini dan sebagainya. Nah, kalau kita sebagai guru, mungkin kita nak mempertingkatkan dari segi kemahiran pengajaran kita di sekolah. Seterusnya, sekejap lagi kita selesai. Saya harap tuan-tuan dan puan masih boleh meneruskan lagi untuk melihat dan juga menghayati pentafsiran ataupun interpret kita pada hari ini. Seterusnya, kesejahteraan spiritual. Kesejahteraan spiritual merujuk kepada amalan individu untuk percaya, berfikir dan bertindak berdasarkan kepada nilai-nilai murni dalam mengekalkan keharmonian dengan Tuhan, diri sendiri dan masyarakat. Dan kita sedia maklum bahawa kita masyarakat kita adalah sangat unik, dan pelbagai kepercayaan, pelbagai bangsa, pelbagai adat budaya, adat resam, yang kita tampilkan, yang kita tunjukkan dalam masyarakat kita di Sarawak, di Malaysia, di Betong khususnya. Dan dari segi etika dan juga amalan, contohnya etik kita mematuhi peraturan ataupun garis panduan dalam melaksanakan suatu amanah dan tanggungjawab. Amanah apa, tuan-tuan dan puan? Semestinya amanah dan tanggungjawab sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru, sebagai seorang penjawat awam yang berkhidmat dengan kerajaan. Seterusnya, macam mana amalan, konsep ketuhanan, kerohanian kita, kepercayaan masing-masing, dan prinsip dan pegangan yang baik dalam menjalani kehidupan. Tidak dinafikan bahawa perkara inilah yang menjadi sebagai petunjuk, pedoman kita dalam berkhidmat. Sebab kita percaya, masing-masing ada kepercayaan, kita masing-masing percaya kita nakkan sesuatu yang terbaik, yang sejahtera dalam diri kita, berlandaskan kepada kepercayaan masing-masing.
Karena kita percaya bahawa pulangannya nanti memberi keberkatan, memberikan sesuatu yang baik kepada diri, keluarga, waris kita seterusnya yang akan menikmati, menikmati kebaikan itu tadi yang telah kita laksanakan, yang kita buat, keberkatannya di situ. Sebab itu kita lihat kesejahteraan spiritual, hubungan dengan Tuhan ini dimasukkan dalam konstruk-konstruk penting ini dari segi kesejahteraan psikologi kita seorang insan. Sederhana. Kalau ketiga-tiga ini kita tengok mungkin individu itu sangat kurang mempamerkan nilai-nilai murni dalam kehidupan. Dalam mengekalkan keharmonian hubungan dengan Tuhan diri sendiri dan masyarakat juga mungkin agak sederhana dan kurang. Dari segi komitmen kita terhadap kehidupan seharian kita dengan hubungan kita dengan Tuhan, berdoa, solat, sembahyang, dan mengingati Tuhan dan sebagainya. Saya tak boleh bercakap lebih mengenai perkara ini sebab ini sangat sensitif berhubung dengan diri kita, dengan Tuhan, dengan kepercayaan kita. Dan saya rasa tuan-tuan dan puan-puan merasai sendiri apa komitmen kita dengan kepercayaan kita, dengan agama kita. Kalau tinggi dan sedang tinggi, adalah orang yang individu yang sentiasa mengekalkan keharmonian hubungan dengan Tuhan, diri sendiri dan masyarakat adalah sangat baik, sangat cemerlang, sangat tinggi. Dan juga selepas kita memberikan komitmen itu, kita akan terjemahkan, kita akan tunjukkan dengan, kita akan pamerkan dia dengan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian kita. Seterusnya kesejahteraan identiti. Identiti diri kita, persembahan diri kita, keterampilan kita. Kesejahteraan identiti adalah penerimaan individu itu terhadap diri sendiri dari aspek jantina, asal usul, keturunan dia, keadaan fizikal, handsome tak handsome, tinggi tak tinggi, rendah, gemuk, dan fizikal kita, penampilan kita. Macam mana kita memperlihatkan sesuatu penampilan kita kepada orang lain. Contoh self appearance. Macam mana self appearance, penampilan diri kita dari segi penerimaan terhadap fizikal dan penampilan diri. Kita reda dengan apa ketentuan kita yang telah dianugerahkan oleh Tuhan kepada diri kita. Kita lelaki ke, kita perempuan ke, kita bentuk macam mana, kita rupa macam mana pun, itu adalah anugerah yang dilahirkan di dunia dan kita diciptakan sedemikian. Kita dapat menerima keadaan diri kita. Seterusnya budaya, culture, perasaan kepunyaan, penerimaan dan bangga terhadap budaya asal, kelahiran dan mengamalkannya. Contoh kita dilahirkan sebagai dalam budaya masyarakat Iban, contoh. Macam mana budaya Iban itu kita kekalkan. Contoh adat, resam, sebagainya. Seterusnya gender, menerima hakikat kewujudan diri dari segi aspek jantina. Saya dilahirkan sebagai lelaki dan hidup sebagai lelaki dan menjadi lelaki yang macho, sejati, yang hebat. Saya dilahirkan sebagai seorang perempuan, seorang yang cantik, beramal, soleh, seorang yang ayu, yang sentiasa menjaga penampilan diri. Dan kita melihat kepada kewujudan lelaki dan perempuan itu adalah sebagai satu yang hakikatnya kewujudan diri itu. Ini juga penting dari segi kesejahteraan identiti ini, sebab ada juga case, ada isu yang orang tidak boleh menerima perkara-perkara ini tadi dari segi gender, budaya, penampilan diri. Senang cakap, kita harus menjadi diri kita sendiri. Kalau kita tengok keputusan ini daripada 0 hingga 60,
Oke, mungkin dari segi kurang menerima diri sendiri. Oke, kalau rendah, sederhana rendah di sana, kurang menerima dari segi penampilan diri dia, dari segi kecantikan dia, kehandsomean dia, dari segi jantina dia, asal usul dia, mungkin dia tidak dapat menerima. Dia sentiasa melakukan penolakan terhadap diri dia, dan tidak akan merasa bangga dengan diri sendiri. Dan parah juga kalau orang bersikap sedemikian. Mungkin dia nak ubah diri dia daripada putih ke hitam, contoh. Itu contoh saja. Okey. Okey, seterusnya, sederhana tinggi dan tinggi. Okey, individu yang menerima diri sendiri secara positif. Okey, dari aspek jantina, asal usul budaya, keadaan fizikal dan penampilan diri. Dan sebab diri dia memang sudah macam itu, okey, maka dia dapat melihat bahawa kewujudannya adalah macam itulah daripada dia lahir sampai meninggal. Cuma apa yang kita boleh ubah, seperti mana yang saya nyatakan tadi, ialah dari segi kehubungan kita dengan orang lain, intelektual kita, itu kekreatifan kita, inovasi kita, benda itu seharusnya wajib kita pertingkatkan dari semasa ke semasa. Tapi mengubah kepada kejadian diri kita sendiri adalah mungkin sesuatu yang bertentangan dengan norma kehidupan kita, dan akhirnya mungkin memberikan impak, memberikan kemudaratan kepada diri sendiri. Okey, saya tahu cikgu-cikgu semua, rakan-rakan guru di luar memang seorang yang sentiasa memberikan penampilan yang positif. Okey, sentiasa menampilkan diri sendiri yang baik dan sangat berbangga dengan diri kita sendiri. Okey. Seterusnya, kesejahteraan kewangan, dan perkara melibatkan kewangan adalah sangat-sangat sensitif, sangat-sangat mungkin sensitiflah untuk dibicarakan. Tetapi berdasarkan kepada IKPSI ini, konstruk ini harus ada ataupun harus dicungkil, harus dilihat, harus diketahui apakah tahap kesejahteraan kewangan masing-masing diri kita sendiri. Okey, dan merujuk kepada kehidupan yang selesa, stabil dari segi aspek kewangan, tahu mengurus, cakna kepada literasi dan kemahiran kita menguruskan aspek kewangan secara berkesan, bukan untuk orang lain, bukan untuk individu lain, tetapi adalah melihat kepada diri kita sendiri, ya, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, seperti ada dua perkara penting, dan mungkin setiap tahun kalau ada program ini, kita akan melibatkan para guru seperti program literasi kewangan dan pengurusan kewangan. Dan setiap tahun kalau ada program, memang saya akan wawarkan dan jemput sekolah-sekolah untuk hadir, bukan saja untuk memberikan kita ilmu baru, tetapi yang lebih penting bagi saya adalah melihat kepada kepentingan kita tahu untuk urus, kita tahu macam mana kita nak membelanjakan gaji, emolumen yang kita dapat, dan juga kita merasakan kenikmatan itu sendiri kepada hasil titik peluh rezeki yang kita dapat. Tetapi kalau kita tidak dapat mengurus dengan baik, ataupun kita mungkin kurang dari segi pengetahuan, literasi berkaitan dengan perbelanjaan ini, mungkin dia akan memberi kesan kepada diri kita sendiri, dan akhirnya kesan-kesan sampingan akan ikut terjebak. Okey, ikut terlibat juga. Okey, kesedaran, pengetahuan dan sikap yang diperlukan untuk memahami keadaan kewangan diri, kemampuan kita membuat keputusan kewangan yang berkesan, pembelian kita, perbelanjaan, kemampuan ada mungkin dari segi hutang piutang kita, macam mana kita menguruskan loan yang baik,
loan yang sihat, loan yang tidak sihat. Okey, mungkin pembahasan ini kita boleh panggil pihak bank ataupun pihak Sikris, Sitos berkaitan dengan benda ini. Kita boleh jemput pihak bank menerangkan perkara ini dengan kita nanti. Dan seterusnya adalah pengurusan kewangan, kemahiran untuk menguruskan sumber dan perbelanjaan kewangan. Okey. Dan berkaitan dengan hal perihal kewangan ini, pihak kita di SPSK Betong keluar tajuk sikitlah. Okey. Saya sedang merangka satu program khas untuk guru-guru baharu kita berkaitan dengan perkara ini. Okey, dan dilaksanakan mungkin selepas hari raya lah. Okey, saya akan edarkan jemputan ke sekolah-sekolah yang terlibat bagi yang ada menerima guru latihan baharu bagi tahun 2023 ini. Okey, iaitu antara Januari hingga Mac lah, guru-guru yang baru dipostingkan. Okey. Dan saya fikir kita di daerah Betong dari segi pengurusan kewangan semua kita memang hebat-hebat. Tuan-tuan dan puan-puan memang sudah mempunyai pengetahuan yang baik, yang luas mengenai pengurusan kewangan. Okey. Dan kita tengok dekat sini peratusan dia, okey, antara 0 hingga 60, okey, rendah, sederhana, rendah dan sederhana. Kalau kita lihat, mungkin anda, mungkin kita, okey, perlu meningkatkan pengetahuan dan kemahiran pengurusan kewangan, okey, supaya dapat menguruskan kewangan secara berkesan. Mungkin kita tahun ini kurang, okey, tahun depan kita pertingkatkan lagi. Dan kita mungkin boleh memperbaiki. Contohlah, saya letak contoh peratusan potongan dalam slip kita. Contoh. Sebab apa? Sebab setiap tahun saya katakan dekat sini, kita di SPSK memang diarahkan untuk membuat semakan, okay, kepada potongan yang semua kita lah, termasuk diri saya. Berapa potongan, kalau melebihi sekian-sekian peratus, mungkin akan dipanggil untuk menjalani intervensi. Kita nak tengok kepada perubahan lepas intervensi itu pada tahun yang berikutnya ataupun bulan yang berikutnya, peratusan potongan itu mungkin kita boleh kurangkan ataupun perbaiki lagi. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Dan kalau kita mendapat sederhana tinggi dan tinggi, kita mampu mengurus kewangan kita, perbelanjaan kita, keluarga kita. Okey. Dan kita tahu perkara yang baik dan tidak baik dari segi kita nak belanja wang itu sesuai ke tidak. Kita beli ini, kita beli itu. Okey. Kita loan itu, okey, loan bank dan sebagainya. Okey. Dan untuk bercakap lebih lanjut perkara ini, mungkin kita boleh berbicara pada lain program yang mengkhusus kepada pengurusan kewangan. Kita panggil pakar daripada pihak bank, okey, KPK dan sebagainya, ya, institusi kewangan. Okay, seterusnya, okey, kita tengok kepada markah dekat sini, keselarasan contoh. Okey, itu yang terakhir yang kewangan tadi, ya. Okey, ini 58% dan kesejahteraan emosi kita adalah sederhana. Kita tengok kat sini adalah dari segi kewangan tadi, ya. Contoh dia kuncup. Dia kuncup ke dalam. Okey, kalau keluar semua dia kembang sampai kepada 100 ini, dekat dengan 100, maksudnya mungkinlah keputusan ini dalam contoh ini mungkin dia dah mencapai tahap tinggi dan sederhana tinggi. Okey. Dan markah keselarasan, okey, semakin kecil, okey, lebih daripada 40. Okey, markah keselarasan ini semakin kecil, angka ini adalah menunjukkan, okey, sebagaimana yang ialah semakin kecil di bawah 40 mempunyai kecenderungan menjawab item-item secara konsisten, iaitu menunjukkan diri kita, diri cikgu yang sebenar. Makin kecil. Okey, kalau tengok dalam profil masing-masing,
Oke, boleh cek sekarang. Oke, makin kecil keselarasan ini, maka makin menunjukkan diri cikgu yang sebenar. Mungkin semasa cikgu menjawab. Sebab itu kita tak boleh suruh orang lain, anak kita ke semua tak boleh, isteri, suami pun tak boleh, adik-beradik tak boleh. Kita sendiri kena jawab. Kita sendiri yang tahu diri kita sendiri. Oke, kalau sama melebihi ataupun melebihi 40, mungkin kita tidak menjawab secara konsisten, iaitu menunjukkan diri sendiri yang ideal. Kita nak menunjukkan diri kita yang mungkin bukan diri kita sebenar. Kita nak mengelak dalam setiap penyataan itu. Oh, tak setuju begini. Oh, macam ini. Oh, tidaklah, saya macam ini. Dan kita mungkin mengambil masa yang lebih lama untuk jawab penyataan tempoh hari. Itu contoh. Okey, dan saya rasa majoriti dalam seperti mana yang telah saya tengok pada profil cikgu, semua dia memang ramai yang kurang daripada 40. Okey, itu real self, menunjukkan diri cikgu, diri kita yang sebenar. Okey cikgu, contoh kesarasan 13. Okey, jumlah keseluruhan kesejahteraan IQ/PSI 80%, iaitu sederhana tinggi. Okey, ni terbaiklah. Semua mengembang. Okey, mengembang. Ini ada sedikit menguncup kalau tengok dari segi emosi dan fizikal dia. Mungkin markah emosi dan fizikal dia rendah. Intelektual terbaik, mengembang. Okey, ini dah kuncup. 2, 3 inilah. Okey, 3 yang berkaitan ini. Okey, tapi keseluruhan adalah terbaiklah, sederhana tinggi. Okey. Okey, kalau tengok ini contoh sederhana berapa markah ini kuncup, ini contoh tadi. Okey, bagi sederhana tinggi dia lebih daripada 61 ke atas ni 75. Semua mengembang. Okey, seterusnya yang tinggi contoh kalau tuan-tuan tengok keputusan masing-masing. Okey, ini hampir bulat dah. Hampir bulat dia punya ni. Tengok markah pun memang markah dia sangat tinggilah. Okey. Seterusnya. Okey, saya harap kita berharap IQ/PSI dapat digunakan untuk mengenal pasti tahap kesejahteraan 8 konstruk itu tadi dalam diri seseorang individu. Okey. Kewangan, emosi, identiti, intelektual. Okey. Seterusnya, pelaksanaan intervensi melalui pembangunan, pencegahan dan pemulihan dapat membantu warga pendidik, warga KPM mencapai kesejahteraan psikologi yang optimum. Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, bagi yang mendapat keputusan yang tidak melepasi tahap itu tadi, iaitu antara selain daripada sederhana tinggi dan tinggi, itu tadi akan kita laksanakan intervensi dalam waktu yang terdekat lah. Okey, dan kita di Betong ada, dan saya tak boleh nyatakan siapa dan jumlah, tapi memang ada, dan saya telah berhubung dengan mereka, dan mereka saya sangat hargai dan boleh hadir untuk intervensi. Dan intervensi dia sangat santai, tidak ada perkara yang berat, tidak ada perkara yang membosankan, dan dia bersifat santai, dan dia sangat-sangat memberikan kesan yang mendalam dalam diri kita supaya kita cakna kepada ataupun rasional kepada tindakan-tindakan kita sebelum ini supaya kita dapat memperbaiki kesejahteraan konstruk itu tadi. Dan akhirnya nanti selepas intervensi, dalam tempoh intervensi itu akan ada saringan kedua IQ/PSI, dan saya mendoakan rakan-rakan yang hadir nanti akan dapat memperbaiki markah itu tadi sekurang-kurangnya 61 dan ke atas. Okey. Dan selepas daripada kita selesai mencoba IQ/PSI tempoh hari, dan dari tempoh bulan 4 ini sehingga bulan Ogos nanti,
Oke, kita akan ada pembelajaran kendiri secara atas talian. Masa tidak ditetapkan untuk mengikuti dan tempoh masa yang sangat-sangat fleksibel, dan saya telah share dengan pihak guru besar ataupun pengetua yang sekolah-sekolah yang terlibat tahun ini bahan-bahan pembelajaran ataupun link pembelajaran kendiri, iaitu webinar berkaitan dengan literasi kewangan, bersama dengan Farid Ahmad sebagai moderator dekat situ. Dan cikgu-cikgu boleh melayari link tersebut ataupun website tersebut pada bila-bila masa cikgu free dalam tempoh 4 bulan inilah sampai Ogos. Dan dalam pada itu juga nanti akan ada bahan-bahan pembelajaran yang akan saya panjangkan ke sekolah-sekolah bagi cikgu-cikgu yang terlibat lah, bagi semua kita lah pada tahun inilah. Okey. Dan terus boleh daftar di SPL KPM. Okey, letak tempoh dalam tu yang literasi kewangan tu boleh letak dalam tempoh 2 jam. 2 jam, dan akaun kalau dia berdasarkan kepada soalan daripada sekolah semalam, kita klik untuk pendaftaran itu, kita klik pada bahagian delima lah. Bahagian delima. Okey, bahagian delima. Hub kesejahteraan. Ini bahan edaran yang telah saya edarkan kepada sekolah lah. Kita edarkan bahan-bahan hub kesejahteraan. Dalam hub kesejahteraan ini ada bahan-bahan literasi kewangan. Okey. Kita bermula April, kita dah mula interpretasi ini, saya akan edarkan, dan seterusnya pemantapan kesejahteraan psikologi, dan juga literasi kewangan. Pemantapan kesejahteraan ini adalah intervensi dia. Dan literasi undang-undang, literasi kewangan ataupun berkaitan dengan kewangan dan undang-undang ada dalam ni, dalam YouTube, dalam link yang saya edarkan ke sekolah. Ada webinar, nanti saya akan letak poster, saya akan edarkan ke sekolah nanti. Seterusnya ada e-buku, ada video, e-pembelajaran, pendaftaran, yang mana tuan-tuan akan pembelajaran kendiri. Ini saya akan share ini nantilah. Ini akan saya share untuk tuan-tuan pembelajaran kendiri. Ini yang saya telah edarkan semalam untuk tuan-tuan dan puan-puan, guru-guru semua boleh ikuti dan daftar, kehadiran dan juga SPL KPM lah untuk mata kredit. Seterusnya, ini bahan-bahan yang akan saya edarkan. Kita akan edarkan dari semasa ke semasa lah. Poster ini just untuk pembacaan dan penghayatan cikgu-cikgu. Ini hub dia lah. Boleh akses dalam ni. Ini bahan-bahannya. Semua ni adalah hub kesejahteraan. Dan mengakhiri slide kita hari ini ataupun interpretasi kita hari ini, saya ucapkan syabas dan tahniah meluangkan masa lebih kurang sejam untuk menghayati interpretasi IKPSI bagi sekolah-sekolah terlibat seramai 367 orang guru, 21 buah sekolah yang telah saya nyatakan bagi pemetaan tahun ini. Dan saya mengharapkan melalui kesejahteraan psikologi ini, kita yang berkhidmat di sekolah akan dapat sentiasa mempertingkatkan dari segi kesemua konstruk itu tadi. Bagi menjamin dan meneruskan kecemerlangan kita berkhidmat di sekolah. Dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi, dan semoga bermanfaat untuk kita semua dalam usaha kita menjadi pendidik yang terbaik dalam kalangan yang terbaik.
Oke, cikgu-cikgu. Dan kalau ada silap, salah contoh pernyataan daripada saya ataupun kata-kata menyinggung yang tidak sedap didengar, saya minta maaf. Semua kelemahan daripada saya dan kebaikan semua daripada Tuhan Yang Maha Esa. Sekian, terima kasih. Kalau ada persoalan, boleh ajukan kepada pihak kita. Boleh melalui pihak guru besar, boleh bertanya kepada saya secara terus. Boleh WhatsApp saya 0168619352 ataupun berhubung dengan pihak PGB untuk ada soalan-soalan yang berkaitan dengan ini tadi, berkaitan dengan IKPSI kita pada tahun ini. Salam cemerlang, salam sekolah sejalai, salam Malaysia Madani. Sekian, terima kasih.